So teknologi hijau, firstly definition. Okey, apa dia definisi teknologi hijau? Okey, soalan ni ingat ya, definisi walaupun satu markah tapi kena jawab full Dia lari cepat sangat. Okay, sekejap. Okey, this one Okey, tonggak dasar teknologi hijau negara kena tahu dahulu apa dia dasar teknologi hijau ni. Sekarang ni kalau pergi ke mana-mana tempat pameran ataupun sebagainya, seminar ke, mesti akan ada tentang teknologi hijau. Okay. Satu pembangunan dalam sebuah negara tu dia memerlukan penjimatan dari segi tenaga. Jadi pelaksanaan dasar teknologi hijau negara ni di Malaysia kita ada dasar tersebut. So kita ada tonggak dia 4 komponen ni, iaitu sosial, ekonomi, tenaga dan juga alam sekitar. So semua komponen ni mesti pembangunan mampan dia mesti berkait dengan teknologi hijau. Ini yang telah dilancarkan pada tahun 2009, Julai 2009. Maksudnya kat sini, sejauh mana pun kita nak membangun, nak buat pembangunan yang canggih-manggih pun, so kena rujuk kepada teknologi hijau lah. Maksudnya mesti tak boleh tinggal. Dari segi maksudnya teknologi hijau tu perlu diselitkan dalam perkembangan ekonomi, sosial, tenaga dan juga alam sekitar. Jadi sekurang-kurangnya generasi akan datang tak tahulah, dia akan tahulah maksudnya kalau kita tak tinggalkan teknologi hijau ni, tak akan pupuslah satu-satu perkara tu. Jadi tonggaknya awak kena ingatlah ada 4 tu. Kemudian definisi utama dia, ini dia. Green building ni ataupun bangunan hijau. Siapa yang perasan TikTok tadi, bukannya color bangunan tu warna hijau bukan color bangunan warna hijau, tapi konsep pembinaan teknologi mesra semula jadi pada sesebuah bangunan yang dibina, bangunan baru yang dibina tu mesti ada konsep teknologi hijau. Ini contoh gambar ni pun awak boleh tengok dengan jelas ada bangunan tapi masih ada tumbuh-tumbuhan untuk menyeimbangkan balancing antara kalau kita belajar sains mestilah atmosfera ni seimbang dengan gas karbon dioksida juga. Kat seorang ni Alia Nafisah ada? Cikgu lag tadi cikgu. Cikgu lag cikgu. Aduh. Cikgu lag teruk. Tapi saya dengar suara awak. Tapi suara dia tiba-tiba lah tu ataupun tak tahulah tu. Ni dah tukar Unify ni. Daripada Maxi sampai tukar nak bagi PDPR canggih tapi tak tahulah tu. Tak canggih juga. Okey. Tak apa. Tolong mesej kalau saya ni ada, saya tak perasan mesej tak masuk. Okey. Thank you. Saya rasa dia akan lag sekejap lepas tu dia masuk balik, jadi awak tunggulah sekejap ya. Okey, Alia Nafisah ada? Ya cikgu. Okey, so apa yang contoh tadi? Saya tanya soalan simple-simple, saya nak mengecek ada orang ke tak ada di kelas ni. Okey. Apa dia contoh yang teknologi hijau tadi, bangunan yang awal-awal kelas tadi? Bangunan yang dia beri contoh. Kuat sikit.
Bangunan hijau kan? Tak sempat tengok tadi, TikTok tadi. Tak. Okey. Tadi cikgu punya screen tak bergerak cikgu. Dia stuck. Tak nampak apa-apa Aduh. langsung tadi. Itu pula. Okey, tak apa. Try. Okey. Kalau macam ni nampak? Sekarang nampak cikgu, sekarang nampak. Okay. Bergerak tak? Bergerak cikgu. Okey. Okey, ini contoh Kita tengok sekejap. Okey. Okey. So kalau awak tengok TikTok tadi pun dah jelas individu tersebut terangkan, okey. Yang mana contoh boleh tengok tadi dekat Masjid Cyberjaya tadi ya. Itu yang teknologi canggih lah yang menggunakan konsep teknologi hijau tadi. Okey, dari segi penggunaan air dia, penjimatan dia, okey. Dan sebagainya lah, okey. Okey, kita tengok ciri lain. Sekiranya nanti ada yang dapat sambung belajar tahun depan bahagian arkitek, so dia perlu terapkan teknologi ni dalam pembinaan bangunan yang mungkin dia akan buat satu hari nanti. Ada yang sini awak dah dapat tawaran ya pergi UTM dalam bidang architecture. Jadi perlunya penyerapan dalam pembinaan sesuatu bangunan tu awak terapkan dengan teknologi hijau ni. Okey. Ini adalah contoh dan kegunaan dia. Okey, sources from the solar energy, water and bahan binaan ni. Okey, kegunaan dia. Okey, function untuk tenaga solar ni apa dia? Semua orang tahu kalau lalu di taman-taman perumahan tu ada yang setengah-setengah buah rumah tu awak nampak di atas bumbung dia ada panel solar ni. So function dia untuk apa? Tukar tenaga solar tadi kepada tenaga elektrik. Contoh untuk pencahayaan dalam bangunan lah. Ini sama ada di perumahan, setiap rumah tu yang mampu boleh letakkan panel solar tadi di atas rumah masing-masing. Bagi mendapatkan tenaga cahaya elektrik. So dia dah menggunakan tenaga yang boleh diperbaharui. Sebab kemungkinan satu hari nanti petroleum akan habis. So tenaga elektrik tak dapat dibekalkan daripada tenaga petroleum. So that's why kena ada alternatif. Tenaga alternatif. Jadi kita gunakan tenaga solar ni. Salah satu teknologi hijau. Yang kedua dari segi sistem penadahan air hujan. So minggu sebelum ni pun kita dah ada sentuh bagaimana nak ataupun cuci longkang. Jadi kita savekan tenaga tu, tak sepenuhnya menggunakan air yang bersih, tak semestinya guna air paip. So kita boleh buat sistem tadahan air, kemudian gunakan untuk kegunaan harian yang tidak memerlukan air yang terlampau bersih, macam siram pokok ni semualah. Kemudian yang ketiga, bahan binaan semula jadi. Ini kita semula, kita dah belajar recycle, reuse semua tu. Menggalakkan penggunaan bahan kita semula. Jadi ini memberi kesan mapan kepada penggunaan teknologi hijau. Jadi alam sekitar kita akan lebih seimbang. Sustainability untuk semua teknologi hijau tadi. Dalam buku teks tu boleh rujuk muka surat 219. Ada ciri-ciri semua tu. Seterusnya dari segi sumber awak kena ingatlah 3 ni. Solar energy, water, dan sebagainya. Ini contoh. Lagi sekali nak tunjuk contoh selain daripada TikTok ini.
Sekejap. Okay. Okay, kita semula. And then bangunan Perdana Putrajaya pun contoh pusat. Kalau Cyberjaya ni pusat kita semula. Dan ini adalah contoh bangunan teknologi hijau. Awak boleh nampak lah kiri kanan ni ada tumbuhan. Dekat sana, dekat bangunan tu pun terdapat tumbuhan hijau. Okey, seterusnya contoh-contoh ni awak perlukan untuk tulis dalam esei soalan esei bagi kukuh lagi awak punya jawapan tu. Okey, so kita tengok pembangunan terutamanya di Malaysia ni, okey, walaupun pembangunan yang sangat banyak, okey, disebabkan oleh kadar populasi manusia bertambah, semakin hari semakin bertambah, pembangunan pun bertambah. Jadi jika tak seimbang, maksudnya membuat pembangunan tanpa teknologi hijau, populasi manusia okey yang memerlukan gas oksigen akan berkurangan. Jadi pembangunan yang dibuat perlu berfokuskan pada teknologi hijau bagi seimbangkan okey terutamanya penggunaan oksigen tadi, okey, yang diberi oleh tumbuhan dan diambil oleh manusia. So that's why kadar permintaan terhadap keperluan juga meningkat bila populasi tadi bertambah. Jadi sebagai pemerintah, contohnya awak satu hari nanti menjadi menteri dan sebagainya, dari segi pengurusan sumber semula jadi ni, awak semua menteri-menteri perancangan pembangunan perlu membuat pembangunan ni secara terancang. Tak boleh buat sesuka hati saja. So perlu nilaikan dari aspek bagaimana suatu benda tu, pembangunan tu memberi kesan ataupun tidak kepada alam sekitar. Jadi perancangan perlu dibuat dengan lebih cekap lah. Kena kawal dari segi pembalakan. Bila awak nak buat pembangunan, contoh awak perlukan satu tempat yang besar. So sebelum ni kita dah belajar kalau meneroka hutan tu nak buat pembangunan mestilah dalam keadaan yang terkawal. Maksudnya tak boleh sembarangan pergi ambil je tempat tu, luaskan kawasan hutan tu terus bina bangunan. Jadi tak boleh lah. Jadi mesti ada teknologi ataupun perancangan yang lebih baik untuk mengelakkan kepupusan dari segi ekosistem tumbuhan dan sebagainya. Itu dari segi pembukaan satu kawasan untuk pembangunan. Kemudian awak boleh lihat dari segi pengurusan bila awak sebagai menteri alam sekitar contohnya, kena kontrol dari segi pembinaan kilang-kilang, sebab awak kena pastikan pelepasan asap kilang tu terjaga, maksudnya terkawal. Tidaklah semua kilang ni pelepasan asap dia tu tidak ataupun terlampau banyak kilang yang membebaskan asap kilang tadi tanpa ada atmosfera menjadi lebih tercemar. So semua ni perlu dilakukan secara terancang bagi mengelakkan pencemaran udara. So dalam kita nak membangun tu perlulah ada perancangan. So awak perlu jaga building materials, and then water, solar energy semua tu secara seimbang. So ini adalah peranan awak sebagai generasi akan datang. Jadi bila nak cerita nanti dalam esei, soalan esei ni soalan esei biasanya, poin-poin penting terutamanya tentang pembalakan tak terkawal, pelepasan gas karbon dioksida ni, ini poin-poin penting dari sudut biologi, so kena ada. Jadi kalau nak mengarang tu jangan ayat BM semua yang tak ada poin so pastikan poin-poin ni ada. Jadi kalau tak diuruskan, alam sekitar akan terjejas lah. So saya harap faham sebab ini lebih kepada knowledge, knowledge yang di persekitaran awak. Jadi macam tak nak kena baca, kena ambil tahu. Ambil tahu keadaan isu semasa. Sebab sekarang ni banyak perkara sedang berlaku berkaitan dengan teknologi hijau ni. Dengar-dengar juga, mata buka nanti saya bagi soalan. Kemudian kita tengok lagi dengan adanya teknologi ini dengan adanya teknologi ini
masyarakat sebenarnya digalakkan untuk mempraktikkan, untuk menggunakan teknologi yang ada ni, terutamanya di rumah masing-masing. Contoh, walaupun berada di apartmen ataupun di rumah-rumah yang bangunan yang tinggi, tetapi awak masih boleh bercucuk tanam. Sebab sekarang banyak cara untuk menghidupkan teknologi hijau ni. Contohnya apa? Siapa boleh bagi contoh walaupun berada di contohnya teknologi apa? Amir Hakim ada? Amir Hakimi. Amir Hakimi ada? Akrobin ada? Akrobin? Ada. Okey, contoh teknologi apa kita boleh gunakan untuk bercucuk Aquaponik tanam? ada. Yes, aquaponik, hidroponik, semua tu boleh. Itu saya nak awak faham contoh-contoh teknologi hijau yang digunakan walaupun dalam keadaan yang orang kata tak ada tanah, bagi alasan tak ada tanah, tapi sebenarnya boleh. So itu salah satu cara masyarakat mempraktikkan teknologi hijau ni di rumah masing-masing. Maksudnya kita tak adalah nak tengok yang teknologi hijau yang kerajaan buat sahaja, tapi kita sendiri sebagai masyarakat boleh buat sendiri. Di rumah. Kemudian penyelia alam sekitar, ini lebih kepada pegawai-pegawai lah, di bahagian jabatan alam sekitar. Dia perlulah pantau, sediakan peraturan-peraturan, undang-undang, untuk memastikan teknologi hijau ni sentiasa dipraktikkan oleh masyarakat. Keluarkan undang-undang. Maksudnya kalau contoh pencemaran air, pencemaran air sungai dan sebagainya, so kena ambil tindakan lah kalau ada syarikat ataupun sebagainya membuat pencemaran dalam air sungai tersebut. So perlu ada peraturan dan sebagainya. Seterusnya kita tengok apakah amalan yang kita boleh gunakan daripada konsep teknologi hijau ni. Sekarang ni kita ni seronok sangat makan, lepas tu ada yang terlebih, lebih je buang. Sebenarnya kalau nak buang tu kita cuba fikir banyak kali. Sebab satu, kita kena ingat kita ni mungkinlah dalam keadaan senang, setengah keluarga senang, dan yang susah tu lain cerita lah. Yang senang ni kita cuba ingat di setengah-setengah negara tak ada makanan, tak cukup makanan. Tunggu orang hantar makanan baru dapat makan, sehingga kan perut pun kita tengok buncit dan sebagainya. Itu yang berlaku di Afrika dan tempat-tempat yang susah untuk mendapat makanan lah. Jadi bila nak membuang tu, sisa-sisa dapur tu, sisa-sisa dapur ni, sisa-sisa yang ada yang kita tak habis, basi dan sebagainya. Ada yang memang kita terpaksa buang kan. Masa kita masak-masak tu ada lebihan. Jadi sebenarnya dari sini kita perlu buat sesuatu untuk menggalakkan pertumbuhan pokok. Kita boleh gunakan sisa ni sebagai baja. Baja semula jadi. Jadi tak adalah kita membazir macam tu je, buang je. Sebab tu kalau kita tengok berapa banyak tan sampah sarap di tempat pembuangan sampah tu, sebab tak cuba untuk recycle, tak cuba untuk recycle bahan buangan tersebut. Jadi boleh tengok berapa tinggi dekat pembuangan sampah, terutamanya kalau awak lalu dekat Selayang tu, boleh nampak menggunung tinggi sampah. Jadi bila kita dah tahu tu, cubalah buat kita semula sisa makanan, terutamanya boleh buat baja ataupun sebagai satu inovasi. Saya suka sebut inovasi. Ada satu sekolah yang buat kulit telur. Kulit telur, dalam kulit telur tu apa kandungan dia? Ili. Dalam kulit telur ada bahan apa? Unsur apa? Ada tak Ili? Ili Nobalkis, Julia Sahdewi. Bila sebut nama hilang. Julia Sah ada? Ke saya lagging lagi? Ili mikrofon dia rosak cikgu. Saya tak nampak, bagi tahu Nabil, Muhammad Nabil Abdul Rahman. Ada? Cikgu. So apa kandungan pada kulit telur?
Kalsium karbonat ya. Yes, okay, thank you. Kalsium karbonat kalsium karbonat ni dan kita tahu dia sejenis bahan, kalau bahasa mudah awak selalu sebut batu kapur, dekat batu cave tu ada kalsium karbonat. Dan dalam kulit telur, yes, form 3 dah belajar, dalam tu ada. So ada satu sekolah tu buat inovasi, dia hasilkan dalam bentuk pil. Pil yang orang makan pil tu dalam bentuk tablet lah. Okay. So kulit telur tadi diproses dan dibentuk, okay, dalam bentuk kapsul, bentuk bulat. Dan juga baja. Maksudnya dia letakkan pil-pil tersebut daripada kulit telur tu, dia letak di bahagian akar tumbuhan. Okay, so itu menambah lagi kesuburan pada tumbuhan tersebut lah. Okay, di situ sebenarnya banyak inovasi boleh dihasilkan daripada bahan buangan ni. Kalau awak ni suka pada research, okay, nak jadi seorang penyelidik, daripada bahan buangan ni macam-macam benda boleh buat inovasi. Tadi kulit telur, ada yang buat kulit rambutan untuk hilangkan dakwat pen, banyak lagi. Ada yang ambil nanas pineapple, okey, buat kosmetik, banyaklah ya. Kena intelligent sikit lah. Jadi tak adalah membazir bahan buangan ni. Okay, contoh cili-cili ni apa, awak fikir something and then jumpa saya nak buat ini cikgu. Tapi kena rajin lah, kena rajin buat research, kena minat. Okay, kulit pisang, banyak dah inovasi yang dibuat untuk kulit pisang ni. Ada yang buat krepek kulit pisang. Jadi kena ambil tahu isu semasa. Okay, krepek kulit pisang ni sebab soalan boleh keluar ya. Dia akan cerita, dia bagi story. Okay, makcik ni sekian-sekian, dia ambil kulit pisang, dia buat ini, awak kena bagi tahulah apa komponen, apa reason dia, awak kena bagi tahu. Jadi kalau awak banyak membaca isu semasa, tak ada masalah nak jawab esei. Kalau kurang membaca tu, awak akan ambil masa lama untuk berfikir. Jadi kena rajin-rajin membaca, sangat penting. Yang terkini saya jumpa durian okay, durian yang dibuat goreng, okay, durian goreng celup tepung. Itu pun satu inovasi. Sebab satu yang baru. Mungkin ada yang dah biasa tapi ramai lagi yang belum rasa durian, okay, durian celup tepung tu. So itu salah satu contoh, okay, untuk mengelakkan pembaziran. Sebab ada yang tak tahu nak buat apa, tempoyak dan sebagainya, dia tak tahu nak buat apa, setengahnya dia buang. Itu rugilah. Jadi boleh buat macam-macam daripada durian tu. Sebab sekarang durian ada lambat kain sebab MCO ni. Jadi boleh buat macam-macam lah. Okey, seterusnya, so ini ada tugasan nanti saya akan bagi dalam Telegram lah. Kalau awak tengok aktiviti 10.8 tu, itu nanti saya cerita kemudian. Ada projek kena buat tu. Okay, so ini contoh kulit pisang tadi. Okay, so kita panggil dia sisa pepejal organik. Okay, so dia boleh menghasilkan biogas. Ini salah satu contoh, banyak lagi bahan sebenarnya selain daripada kulit pisang ni. Okay. Bahan pembuatan bioplastik semula jadi. Kalau selama ni mungkin kita guna bahan kimia, okay, untuk pembuatan bioplastik, sekarang kita just guna kulit pisang saja. Okay, salah satunya bahan tadi, kulit pisang tadi untuk buat pembuatan bioplastik. Okay, ini salah satu contoh inovasi. Okay, kemudian dia hasilkan baja folia dalam bentuk cecair daripada sisa dapur untuk digunakan pada daun sebagai penggalak pertumbuhan sayur-sayuran. Ini samalah dengan kulit telur tadi, cuma ini dia gunakan sisa dapur, dia bentukkan, dia blend jadikan dalam bentuk cecair, and then kita boleh buat semburan pada tumbuh-tumbuhan untuk sayur tersebut lebih segar dan sebagainya. Okay. Itu contoh recycle bahan sisa makanan ataupun sisa-sisa buangan yang daripada haiwan dan juga manusia. Okey, kemudian aplikasi ya. Okey, aplikasi sains sosial untuk menyelesaikan masalah dan cabaran alam sekitar.
Okay, so apply dia. Okay, no, Alia Safia ada tak? Alia Safia? Ada cikgu. Okay. Apa maksud tajuk ni? Dia nak bagi tahu tentang apa? Aplikasi sains sosial untuk menyelesaikan masalah dan cabaran. Macam macam maksudnya kita nak jaga alam sekitar tapi banyak cabaran dia. Tentu Okay. cikgu. Lepas tu, macam mana nak atasi cabaran tu? Kita guna apa? Kita aplikasikan sains sosial. Okey, sains sosial. Okey, so untuk pengetahuan semua, sains sosial ni luas ya. Bukan setakat okey, sebelum tu saya nak tanya. Daniel Hakim ada? Okey, apa awak faham? Okey, about this social science. Your knowledge. Kalau orang sebut society. Okey, okey. Itulah biasanya kebanyakannya first bila sebut sains sosial awak mungkin terfikir berkaitan dengan masyarakat. Okey, itu salah satu cabang. Sebenarnya sains sosial ni sangat luas, terlalu luas. Okey, banyak bidang dia. Okey. Dan berkaitan dengan memanglah berkaitan dengan manusia, tapi bidang dia tu terlalu luas. Okey. And then especially bidang tadi especially-nya pada bidang education lah, pendidikan, di mana dia menekankan pendidikan alam sekitar dalam sistem pendidikan Malaysia ni lah. Okay, yang awak belajar ni, topik ni sebelum ni dalam bio tak ada sangat ya. Dia tak highlight teknologi hijau ni. Ni silibus baru. So that's why dia tekankan sangat teknologi hijau ni untuk memastikan pelajar ataupun generasi baru ni tahu tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Jadi diselitkan tajuk ni lah. Sebab kita sekarang ni kalau awak perasan masalah alam sekitar ni semakin ketara dengan pembalakannya yang tak terancang, pembalakan haram, pencemaran sungai dan sebagainya, tumpahan minyak di laut. Jadi pencemaran tu sentiasa berlaku. That's why topik ni dimasukkan balik dalam silibus bio ni. Kalau dulu dia tak ada spesifik tajuk teknologi hijau ni, tak ada. Dan dalam sains biasa pun ada. Jadi awak sebagai generasi akan datang perlu faham kenapa teknologi hijau ni perlu dimanfaatkan, diadakan dalam kehidupan kita ni. Untuk membentuk generasi yang sedar, dan mengambil berat tentang masalah alam sekitar. Jadi awak sebagai perancang, perancang generasi akan datang, sebab satu hari nanti awak semua ni yang akan mengambil alih negara ya. So kena ingat tu. Jadi awak salah seorang daripadanya perlu faham, bila nak buat pembangunan tu, awak sebagai seorang arkitek, sebagai seorang jurutera, kena buat sesuatu nanti pastikan alam sekitar tidak diketepikan. Ramai mungkin nak jadi jurutera. Sini awak ramai yang dapat sambung belajar jurutera. Jurutera kimia ada, civil ada, mechanical, engineering, semua tu lah. Jadi bila awak dah kerja dalam bidang tu semua, pastikan sesuatu yang awak buat nanti seimbang. Seimbang maksudnya alam sekitar tidak dipinggirkan. Membangun je tanpa ada teknologi hijau. Tu bahaya ya, sangat bahaya. Seterusnya kita tengok contoh. Ini kempen untuk menggalakkan penduduk mengurangkan penebangan pokok. So kena ada kempen lah. Kalau bahagian sains sosial yang berkaitan dengan bersama dengan masyarakat, bersama dengan masyarakat, dia akan cuba sentiasa mengadakan kempen-kempen tertentu. Kalau kawasan perumahan awak pun mungkin ada aktiviti besar-besaran secara ramai-ramai bergotong royong. Mungkin selepas MCO ni lah ya, doa-doakan cepat, kita buat gotong royong dan sebagainya. Kemudian kalau awak perasan juga, kalau tepi pantai tu akan ada satu NGO, beberapa NGO yang membersihkan pantai, buat pertandingan kebersihan dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh untuk memberikan lagi teknologi hijau ni lebih baik, lebih berkembang lah. Menjaga alam sekitar, sebenarnya lebih kepada penjagaan alam sekitar.
Dan setengah NGO juga ada yang persatuan yang penyelam laut dalam, dia akan membersihkan bahagian marine tu dalam laut tu, sebab kita tahu dalam laut tu pun banyak sampah sarap. So itu pun salah satu cara untuk membersihkan persekitaran, alam sekitar di bahagian dasar laut dan sebagainya. Sebab kita tahu penyu dah makin pupus, jadi kebersihan tu laut tu perlu dijagalah ya. Okey, seterusnya kenapa dalam bidang pendidikan ni perlunya awak tahu tentang kepentingan menjaga alam sekitar ni. Yang pertama, ini yang saya risau. Saya nak bagi keyword je kat sini sebab awak mungkin boleh jawab soalan esei ni menggunakan perkataan-perkataan biasa. Perkataan biasa tu saya harap awak faham lah perkataan biasa tu kan. So saya nak awak cari keyword. Yang pertama, meningkatkan kesedaran individu. Okey, so mesti ada keyword dia kesedaran. Okey, yang kedua, memberikan pengetahuan. Dalam buku teks awak tu ada. So tolong highlight ya. Yang BI pun ada. Surat 221 tu. Okey, objektif alam sekitar. Dan bioscore pun tolong tengok ya, tolong check. Okey, kemudian yang kedua, memberikan pengetahuan. So dua benda yang berbeza ya, sebab selalu saya jumpa dia gabung. Okey, calon suka gabung ayat ni. Kesedaran dan pengetahuan, tak payah nanti awak rugi markah. Okey, so satu-satu. Kesedaran, yang kedua info, knowledge, masalah serta peranan kepada individu tentang alam sekitar, masalah serta peranan dan tanggungjawab setiap individu. Okey, so ini keyword dia, memberi pengetahuan. Okey, kemudian yang ketiga poin dia, kemahiran. Yang tadi kesedaran, pengetahuan, dan memberi kemahiran untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang keempat, 4 markah, mengambil berat tentang alam sekitar dan sanggup melindungi dan memajukan. Okey, so keyword dia perlu memberi perlindungan. Okey, so ayat tu boleh buat sendiri ya. Perlindungan untuk siapa? Okey, untuk alam sekitar lah. Okey, dan awak nak majukan alam sekitar tu dalam keadaan yang seimbang. So inilah objektifnya alam sekitar ni perlu pada setiap individu. Itu namanya objektif pendidikan. Okey, seterusnya tajuk ni memang awak kena dengar je lah kecuali awak buat pembentangan. Tapi sebab saya nak kejar silibus ni, nak bentang pun rasanya nanti bulan 9-10 kot habis silibus. Jadi kena laju sikit lah. Ini tajuk isu semasa, jadi awak kena baca banyak. Dan baca juga daripada internet dan sebagainya. Bukan harap dalam nota ni saja ya. Bila isu semasa awak kena ambil tahu kejadian yang berlaku di sekitaran. Kemudian komunikasi. Okey, penting untuk menyampaikan maklumat. Okey, so pelbagai gaya komunikasi perlu digunakan untuk memaklumkan kepada masyarakat tentang kepentingan penjagaan alam sekitar. So contohnya awak boleh bagi melalui apa komunikasi ni? Media massa, risalah, majalah, poster, flyers. Sekarang ni lagi banyak boleh tambah. Ini mungkin nota yang boleh tak ikut trend lagi. So awak boleh masukkan Instagram, Facebook, kemudian apa lagi? TikTok pun boleh. Boleh masukkan contoh-contoh yang boleh kita berikan cara penyelesaian masalah untuk mendapatkan maklumat. Penyampaian maklumat tadi awak boleh bagi contoh-contoh tu, cara nak sampaikan maklumat tu. So dengan sampaikan maklumat tadi, kita boleh galakkan supaya orang ramai menjaga alam sekitar. So itu peranan awak semua ni. Soalan esei ni 10 markah ya. Jadi sebab tu panjang dia punya cerita ni. 10 markah. Jadi pastikan poin tu bukan poin melaluk ya. Okey, sebelum saya masuk bab 11, ada soalan tak?
Plus ada orang. Kalau tak ada saya tanya. Ada soalan? Tak ada. 5? Tak ada. Sebab ni memerlukan pembacaan ya. Okey, kalau tak ada saya nak awak tengok 223. Bukan surat 223, buku teks. Okey, Zul Hakimi. Zul Hakimi ada? Zul Yo, Hakimi. Yo, soalan 1. Berikan maksud teknologi hijau. Apakah maksud teknologi hijau? Teknologi hijau merujuk kepada pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar serta alam semula jadi. Okey, sampai habis ya. Kalau Dan- apa? Dan meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Okey, so itu secara keseluruhan definisi ya, definisi teknologi hijau. Okey. Apa dia? Merujuk kepada apa? Jadi kena explain detail tu. Mungkin 2 markah tu. Okey. Jadi kena lengkap lah. Okay, bila sebut teknologi hijau, lepas ni awak semua kena faham. Dia merujuk kepada pembangunan dan aplikasi produk. Maksudnya lebih kepada inovasi untuk menjaga keseimbangan alam sekitar ataupun alam semula jadi ni. Dan perkara tersebut tidak memberi kesan negatif kepada manusia. Okey, soalan kedua. Soalan kedua, what are the rules? Okey, Husna ada? Tak ada. Nolili Shakira ada? Nisrin? Berapa orang ada ni? Sebut nama hilang. Ya, cikgu. 5. Okey, Nisrin ada. Question number 2, what are the rules? Okay. What Page are 2 to 3. what are the rules of an individual in order to materialize the national green technology policy? Okay. What are the rules? Right. What was the question? Alright. So what are the rules? Okay, what are the rules of an individual? Give the keyword. Main point dia apa? Saya nak dengar kata individual. Um, And error. Try and error. it's individual. Okay, individual. Bagi satu contoh. Jawapan. Okay, cepat. Kerana individu. I am Sikit je. Kuat sikit. Sikit pun jadilah. Daripada tak ada langsung. Peranan awak sendiri. Awak fikir awak sendiri. Peranan awak sendiri. Allah. Tak boleh sebut nama kawan awak lah. Kelas awak. Cik, boleh saya jawab, Cik? Siapa tu? Kalai ke? Kalai, Cik. Okey, apa tu? Nisrin okey ya? Boleh ya? Kalai jawab kan? Yeah, please tolong. So, Okay. first kali Thank kita as you, an individual, kita boleh guna solar panel. So, as a solar Okay. energy, renewable Yeah. energy. And then second, kita boleh kurangkan carbon monoxide daripada guna kenderaan sendiri dengan menggunakan public transport. Ataupun carpooling. Carpooling, okay. Solar energy at And your kita home. pun boleh apply 5R You use solar energy at your home? kat solar energy kat rumah. Ni, apa tu, Cik? Calculator?
Yes, okay. Thank you. Okay, thank you. Point itu ada. Okay. So sebagai seorang individu, kita sendiri sebenarnya boleh memainkan peranan, okay, untuk melengkapkan ataupun menyahut penggunaan teknologi hijau ni, mengaplikasikan teknologi hijau ni di rumah. Okay, kita semua secara individu boleh memainkan peranan tu. Okay, selain daripada tu, dari segi pembuangan bahan makanan tu. Okay, so bahan yang lebihan makanan dan sebagainya tu kalau boleh kita blend dan sebagainya, and then letaklah dekat mana-mana sebagai sumber makanan haiwan ke ataupun untuk tumbuh-tumbuhan. Boleh letak dekat akar-akar pokok tu bagi tumbuhan tu lebih banyak mendapat baja yang original, okay, baja semula jadi. Okay, so sebenarnya banyak cara peranan yang kita boleh mainkan. Okay, next Nur Aina Ashikin ada soalan ketiga. Camping larangan. Okey, tak apa Aina, selamat ikut. Soalan ni aplikasi, boleh buat sendiri masing-masing. Sebagai pengusaha restoran, bincangkan kesan pelaksanaan camping ini. So ni awak boleh cuba jawab. Okey. Jangan tinggal, cuba jawab. Okey, so habis untuk soalan 10.4 ya. Okey, cuba tengok seterusnya praktis sumatif. Okey, ini semua latihan. Okey, latihan saya bagi secara. Okey, so base bab 10 ya. Okey. Ada soalan tak sebelum saya tutup bab 10 ni, nak masuk bab 11? Cikgu lag cikgu. Cuma ada beberapa bab lagi ni. Bab sebelah ni sangatlah penting, okey, sangatlah kritikal. Cikgu lag cikgu. Cikgu lag sangat. Terlebih sangat dah. Lemak macam. Okey. So kena fokus. Lag lagi. Okey, boleh dengar suara saya? Hello, cikgu. Hello cikgu. Okay, cikgu hilang. Dia sekejap je ni. Dia sekejap saja. Boleh dengar? Boleh dengar tak? Boleh dengar cikgu. Okey, dengar dah. Tapi muka cikgu tak nampak. Muka cikgu tak nampak. Okey, boleh nampak ni tak? Cikgu buka YouTube tapi skrin dia putih. Okey, nampak video tak? Nampak Nampak. warisan mono hybrid. Ya. Saya tahu tapi okey sekejap. Okey, boleh tengok tak? Boleh. Saya rasa cikgu Saya lambat. lag. Okey, terus lag. Okey, sekejap. Boleh cikgu. Ya. Saya dengar. Cikgu dengar. Okey, audio delay. Ada delay. Cikgu lah. Aduh. Kelas dismiss. Tak ada Okey, guna-guna. bukan. Aduh, cikgu. Cikgu Aisyah buat. Sorry, saya dengar awak cakap. Okey, boleh dengar tak? Aduh. Boleh. Boleh cikgu. Okey. Dia problem dia tak bagi warning pun kat saya je. Terus je. Okey. Tapi awak sembang-sembang tu adalah dengar tu, cuma awak tak dengar saya kot tadi. Memang tak dengar Tak cikgu, bukan tak dengar, dia delay. Kita orang cakap satu benda, cikgu cakap benda lain. Rasanya audio delay. Jadi double lah. Ah. Okey. Tak apa.
Tak tahulah apa lagi. Cikgu kalau wifi cikgu Sebab tu low, saya suka. cikgu tutup kamera cikgu. So dia tak tu sangat. Okay. Okay, thank you Kalai. Okay. Maybe banyak saya buka Saya buka ni banyak saya. Tab lagi satu. Okay. Okay, so boleh ada soalan tak tadi? Untuk bab 10, saya nak tutup dah bab 10 ni. Dia bab 10 ni kena buat latihan ya. Kalau dengar saya ada yang tutup mata tu. Okay. Ada soalan? Sebelum saya mula bab 11 tak ada Okay, so kita go on hari ni sampai 1:30 ya. Sebab semalam dah tak ada kelas. Okay, dah latihan pun. Ada lagi yang belum siap tu, baru 55 orang. 56 orang yang buat. Daripada 69. So siapa yang belum siapkan latihan tolong ya, siapkan. Okay, jadi kita teruskan. So kalau apa-apa hal lepas ni tunggu sekejap mungkin dia ambil masa sikit. Okay, kita teruskan bab 11, pewarisan. Tajuk dia pewarisan. Okay. 11.1, pewarisan monohybrid. Bila sebut monohybrid. Fazana ada? Fazana ada tak? Hilang? Dia terkeluar tadi, lepas tu dia macam ada problem nak masuk. Oh, Alia kena tengokkan Alia, tolong Alia. Okay, tak apa. Okay, inheritance and genetic technology ya. Okay, so kita ada bidang kejuruteraan genetik. Okay, and then inheritance. Okay, untuk pewarisan ni. So first, monohybrid monohybrid inheritance, pewarisan monohybrid ni. So first you need to know about the definition. Okay, definisi dia apa kita tengok dulu. Okay, sebelum tu saya nak tahu, faham tak apa dia monohybrid ni? Bila sebut mono, Dania ada? Dania? Miss Dania? Saya cakap hilang lagi kan? Dania ada tak? Jeffrey? Dania ada, okay. Bila kita sebut monohybrid. Okay, mono ni apa? Maksudnya apa? Mono tu satu. Satu. Okay. Kalau die? Die itu dua. Die dua. Okay. Hybrid tahu tak hybrid? Hybrid tu apa? Kereta hybrid ada? Teacher, did you call me just now? Belum. Okay. Tak apa Fazana, nanti saya call lagi. Okay, tak apa. Okay. Fine. Saya cuma mengecek nama ni sambil bertanya soalan. Jadi kena itulah. Okay. Sebab saya faham, saya tak nampak awak semua ni. Jadi saya tahu. Bila saya panggil tu, saya tahu orang dia tak. Okay. So pewarisan monohybrid mono satu ni. So definisi dulu apa dia definisi monohybrid. Okay, kita tengok. And then kita ada kacukan monohybrid. Okay, so apakah dia monohybrid ni? Kita tengok tadi. Yang pertama, pewarisan monohybrid. Okay, tajuk ni calon selalu problem. Saya kena sebut problem supaya awak jaga lebih fokus lah apa yang penting keyword dalam tajuk ni. Okay, so kena faham definisi. Dalam definisi ni ada beberapa perkataan yang mungkin baru bagi awak. Okay, terutamanya perkataan ini. Okay, trait berbeza. Okay, dikawal oleh satu gen. Cikgu tak present lagi. Apa dia? Cikgu tak present lagi. Oh, dia hilang tadi, dia tak present Saya ingatkan cikgu sudah tengok konteks. Cikgu terlupa share screen. Alamak, cikgu hilang. Aisyah, kau tengok Aisyah, cikgu hilang. Internet ni. Tak tahu dah. Aku pula. Aku itu cikgu tahu. Saya. Tak apa. Lepas tu nanti saya cakap seorang juga Okey, bagi tahu. Saya dah cuba dah tukar-tukar wifi dah ni. Okey, tak apa. Okey.
Mana dah tak dihilang dah. Sekejap. Boleh nampak? Boleh tak? Boleh. Okay, Boleh, boleh tak? boleh. Boleh ya? Okey. Mencabar sungguh. Okey, tak apa. Kita teruskan. Okey, dalam definisi ni, okey, especially the word trait, you need to know, understand the trait. Okey, apa maksud trait, apa maksud gene. Okey, ada setengah orang sebut gen boleh, gene pun boleh. Dia sebenarnya gene. Okey. Dikawal oleh satu gene, saya nak tahu dulu knowledge, okey, pengetahuan sedia ada awak. Gene ni apa sebenarnya? Alisha Dalila ada? Sebab dah belajar gene ni, apa dia gene? What is gene? Tak ada juga. Okey, Adam ada? Dia check. Check. Alisha rosak. So dia check. Check. Okey. Adam ada? Tak ada. Firdaus? Kamal? Ya, saya cikgu. Kamal tak sihat cikgu. Dia dah keluar. Oh, Kamal tak sihat. Ustaz tak sihat ya. So Adam ada? Siapa yang ada tadi? Saya sebut tadi? Firdaus? Firdaus, saya betul Firdaus cikgu. Okey, Firdaus. Okey. What is gene? Pengetahuan sedia ada awak. Apa dia gene? Okey, yang saya tahu cikgu, gene dia macam dia genetik. Dia ada made up of DNA cikgu. Okey, made of DNA. Okey, kalau saya minta bagi turutan, awak boleh bagi tak daripada nukleus? Dalam nukleus ada apa? Ingat tak? Tak ingat cikgu. Tak ingat. Okey, sebab form 4 ada, kita dah belajar urutan dia. Dari nukleus ada apa, lepas tu ada apa, lepas tu sampailah dekat gene ni. Jadi kena tengok balik ya. Okey, semua lah ya. Okey, thank you. So yang lain pun kena check balik lah apa dia gene tu. Okey. Sebab kita ada DNA, kita ada gene, kita ada nukleus, kita ada kromosom. Okey. So awak kena susun balik tu. Okey, so kenapa kena faham gene ni? Sebab dia berkait dengan involve the one karakteristik, okay, satu ciri, okay, dan trait berbeza. Mesti ada yang tertanya-tanya apa dia trait ni. Ada yang dah study dulu tak? Aisyah Adeline, apa dia trait ni? Cikgu, saya tak tahu cikgu. Tak buka buku lagi. Kita ada trait, trait dominant, trait recessive. So tak cuba tengok lagi. Ataupun saya tanya Alia Sabrina ada? Ya cikgu. Tak ada seorang ke dah ready? Apa dia trait? Saya tak tahu. Pun tak tengok lagi. Tak. Tak pernah pula dah. Tak buka lagi sebelum ni. Tak. Tak try cari apa dia trait. Tak. Okay, tak apa. Baka ke cikgu? Macam baka macam tu. Baka? Adalah ni CP-CP tu adalah, tapi baka ni lebih kepada siapa tu? Kuat sikit. Trait tu variasi bagi satu ciri. Variasi cikgu. Cikgu, tak apalah. Cakap dah, seorang je, siapa? Cuba. Bagi sesuatu ciri. Variasi bagi sesuatu ciri. Variasi bagi sesuatu ciri. Okay, so bezakan ya. Kita ada ciri, okay, kita ada trait. Jadi dua benda ni berbeza. Tajuk ni kena faham betul-betul ya, sebab jadi saya ambil masa yang lama, memang ambil masa lama sebab saya risau ada yang tak faham nanti. Jadi untuk definisi ni pun kena faham dia, ciri tu apa, trait tu apa. Okay, sebab dua benda yang berbeza. Dan yang siapa yang mengawalnya adalah gene. Okay. So that's why kena tahu gene tu dekat mana. Okay. So melibatkan satu ciri. Okay, satu ciri dan trait dia berbeza. Ciri pada satu-satu individu tu, okay, dia ada ciri. Okay. Tapi dia mempunyai trait yang berbeza. Iaitu kita ada dua trait, dominant dan recessive. Okay. Yang dominant ni kalau bahasa mudahnya awak nak faham, okay, faham dulu. Dia yang menguasai. Kalau recessive ni dia hanya sandaran, tapi dia perlu ada. Okay. So contoh awak boleh tengok buku teks tu, bentuk biji benih, okay, ciri dia, itu ciri.
Okey, tapi trait dia kalau dominan bulat menguasai, okey, dan berkedut tu yang sandaran dia, okey. So karakteristik contoh in your textbook seed shape, okey, bentuk biji benih tadi yang bentuk bulat, okey, round seed, itu adalah dominant, okey, and then recessive dia constricted, okey, yang berkedut tu, itu yang sandaran dia. Jadi dia tak menguasai. Resesi ni dia tak ada banyak ciri. Okay, dalam setiap individu ataupun setiap tumbuhan tu ataupun haiwan tu ada banyak ciri. Jadi pewarisan ni dia hanya melibatkan satu ciri. That's why awak jumpa kat sini mono hybrid mono ni. Satu ni mono satu ciri dan trait berbeza. Okay, trait berbeza tadi sama ada resesif ataupun dominant. Okay, kita boleh ambil contoh. Okay, color biji benih. Okay, seed color yellow and green. Okay, so biji benih tadi ciri dia dari segi warna. Okay, dari segi shape, okay, bentuk dia. Kemudian dari segi trait, maksudnya variasi dia berbeza, iaitu kalau warna dia punya dominan warna kuning. Ini untuk biji benih. Okey, nanti ada lagi contoh lain, ciri lain. Okey, tak semestinya pada biji benih saja. Okey, mungkin ciri pada apa lagi? Bunga, okey, color pada bunga. Okey, kalau ada bunga, ada flower color purple, itu dominan. Tapi kalau resesi dia white, okey, putih. Itu ciri bagi warna bunga. Jadi kena faham. Satu ciri ni sama ada ciri bentuk bunga yang awak boleh tengok buku teks tu lah, okay? Yang bahagian karakteristik tu. Okay? Cuma saya nak sekarang ni masing-masing ada buku teks, tolong betulkan. Ada kesilapan buku teks ni, yang BI ke yang BM. Saya rasa cuba tengok dua-dua. BM, BI dua-dua tengok untuk flower position. Okay, flower position. Semua ada buku teks tak ni? Kelas, tolong betulkan ada kesilapan dalam buku teks tu. Okay. Macam apa cikgu? Kalau ni sama kot, 230. BM pun 230 rasa. Okay, sama je, 230. Okay, pergi pada kedudukan bunga. Okay, flower position. Okay, so awak nampak kat situ apa dia punya trait? Apa dia punya trait? Axial and dengan okay. Terminal. Okay, axial dengan terminal. Okay, sekarang ni kesilapan pada buku ni awak perlu tukar. Yang terminal tu pergi dekat axial, yang axial tu pergi dekat terminal. Gambar rajah jangan tukar. Ada dua benda tu. Satu gambar rajah, satu tulisan. Yang tulisan tu tukar. Sebab gambar tu dah betul. Okay? Yang dominan, gambar tu adalah terminal. Okay? Yang dominan, gambar tu adalah terminal. Yang resesif, gambar tu menunjukkan axial. Okay? Dapat? Dapat tak? Dapat, kalau BM, tukar je. Gambar, terminal untuk dominan, bahasa Melayu aksial, resesif. Okay? Duduk. Tulisan tu duduk dekat resesif. Okay, kenapa macam tu? Cara mudah awak nak ingat, terminal ni bunganya di bahagian hujung. Okay, terminal ni bahagian hujung. So cara mudah awak nak faham, saya bagi contoh mudah je. Awak tengok terminal LRT Putra Gombak tu lah. Dia duduk hujung sekali. Lepas tu tak ada dah terminal lain. Okay, so ingat bunga di hujung adalah terminal. Bunga di tengah, okay, di tengah, tepi-tepi dia ada daun lagi. Okay, ada benda lain lagi. Bunga tu berada di tengah, itu adalah axial. Okay, kalau nak tahu dia punya terms dia. Okay, itu dari segi position Okay. Okay dah, itu pembetulan. So kena betulkan buku teks. Okay. Sebelum-sebelum ni saya harap adalah yang mana perlu betulkan tu. Okay. Tajuk-tajuk lain sebelum ni lah. Okey, kemudian kita ada ciri ketinggian pokok sama ada tinggi dan rendah. Jadi hari ini awak
kena faham apa dia pewarisan monohybrid tadi. Okey, pewarisan dari satu generasi ke satu generasi yang melibatkan satu ciri, okey, dan trait berbeza. So awak kena ingat ciri. Ciri manusia ni apa? Tinggi, rendah. Okey, kalau tumbuhan senang je. Dari segi biji benih dia, bentuk dia bulat ke, lepeh ke, panjang ke, berkedut ke. Okey, dari segi bentuk pot. Okey, bentuk pot ni dari segi licin ataupun berkedut tadi tu. Dia menggerutu. Kalau menggerutu tu BM biasa, jangan tulis menggerutu dalam jawapan awak. Berkedut. Okey, kita guna berkedut. Okey, kemudian warna itu adalah ciri. Okey, warna bunga, warna pot. Seorang saintis namanya Mendel. Dia ni glamour sebab nama dia Mendel. Jadi pewarisan ni dinamakan model Mendel. So 2018 soalan ni dah keluar. So 18, 19, 20, 21 mungkin boleh keluar lagi. So sebab dah 3 tahun kan. Jadi kena faham lah. Jadi Mendel ni kerja dia buat research. Okay, dia buat kajian tentang kacang pis. Okay, so awak boleh tengok lah dia jumpa pada pokok kacang pis ni. Semua ciri-ciri yang ada pada kacang pis tersebut ada berapa tu? 4, ada 7 ciri dia jumpa. So setiap ciri tu lag ke? Slide cikgu tak gerak. Tak, saya tak gerak lagi. Saya cakap dulu. Okay, sebab saya nak awak fahamkan ni, trait ni. Okay, okay, tak apa, kita teruskan. Okay, trait berbeza tu kena faham. Trait dengan ciri tu. Trait tu sifat lah. Okay, sifat. Senang cerita sifat dia. Nak faham tu sifat. Siapa yang susah trait apa tu, ingat sifat. Okay, contoh bentuk biji benih tadi kan, sifat dia bulat, berkedut. Itu contoh dia. Fahamkan macam tu. Okay, seterusnya. Okay, ini lah moyang awak semua ni ya, moyang ya. Sebab dia saintis, nama dia apa tadi? Gregor Mendel ni, okay. So that's why apa yang dia jumpa dia berikan nama dia lah, okay, Mendel. Sebab tu saya selalu suka sebut awak jadi saintis, awak boleh letak nama awak, okay. So Mendel ni adalah satu kaedah, okay, untuk mengenal pasti, okay, satu pewarisan, okay, pada tumbuhan ataupun manusia. Okay. Tapi Mendel ni dia fokus pada tumbuhan. Okay. So dia kaji tentang pewarisan dan variasi ya. Pewarisan dan variasi iaitu bidang genetik. Jadi bila belajar tajuk genetik ni mula-mula sekali awak kena kenal dia lah. Okay, kenal dan jatuh cinta. Baru awak minat. Kalau tak jatuh cinta awak boring. Kena jatuh cinta. Okay. So Mendel ni dia adalah pengasas, okay, genetik moden. Sebab bidang ni adalah bidang yang dia buat kajian ya. Banyak dia buat kajian dalam bidang genetik. Okey. Okey, dah ceramah tadi. Kita tengok apa dia seterusnya, iaitu tentang susunan. Okey, apa dia yang ada dalam satu-satu eksperimen yang dia buat. Okey. Ini yang dia perolehi hasil daripada kajian dia. Hasil daripada kajian, dia jumpa 7 ciri. So siapa yang tak kenal kacang pis tu, lepas ni kena kenal lah, kena best friend lah. Sebab dia best friend Mendel, so kena jadi best friend awak pula. Okay, so ada 7 ciri, awak boleh lihat tadi dalam buku teks. Okay. So dia kaji setiap bahagian kacang pis ni, dia telah buat kajian dari segi genetik dia. Jadi trait dia bertentangan. Okay. Yang nyata dan mudah dikesan. Maksudnya satu trait yang jelas, yang nampak, okay, itu dominan lah dan mudah dikesan. Yang resesif ni dia ada tapi susah nak nampak. Ada tapi susah nak nampak. Sebab tu dia resesif. Jadi dominan. Contoh mudah nak faham, dalam kelas awak kalau perempuan 30 orang, lelaki ada 5 orang. So siapa yang dominan kelas? Siapa yang dominan dalam kelas tersebut? Lelaki ke perempuan? Lelaki. Perempuan. Perempuan lah. Perempuan. Okey. Sebab perempuan 30 orang.
maksud saya nak suruh awak faham perkataan dominan dengan resesif tu. Maksudnya dominan ni lebih menguasai. Okey, jadi dominan ni lebih nyata dan mudah dikesan. Okey, perempuan 30 orang, lelaki 5 orang je. Nampak tak nampak je, tapi ada. So dia resesif. Sifat dia resesif. So saya nak relatekan dengan perkataan dominan dengan resesif tu. Okey, seterusnya. Okey, ini eksperimen dia lagi. Okey, so daripada eksperimen tu dia buat teori. Okay, teori inilah yang dia nak menyatakan ciri pada induk kepada anak melalui gamet jantan dan gamet betina. Okay, bila tajuk pewarisan, awak kena faham tajuk asal basic yang awak belajar tentang gamet. Okay, kita ada 2 gamet, jantan dan betina. So pewarisan tu hasil dari persenyawaan gamet jantan, gamet betina, dapatlah zygote, embrio dan dapatlah anak. Okay. Jadi yang basic tu jangan tinggal, nanti awak pening dari mana pula datang ni semua. Okay, so itu adalah penurunan. Okay, induk yang akan menurunkan kepada anak-anaknya seterusnya melalui gamet tadi. Okay, so untuk mendapatkan genetik pewarisan mestilah berlaku proses persenyawaan, yang mana dari persenyawaan tersebut akan dapat induk tadi memberi maklumat keturunan dia pada anak yang dihasilkan. Okay. Jadi faktor pewarisan tadi akan menentukan ciri yang akan dikenali sebagai jin. Okay, siapa ada ni? Tidak, Susna ada? Ada tak? Tak ada. Sofia? Sofia ada? Ya, cikgu. Okay. Dalam nukleus ada apa? Nuklei. Dalam nukleus ada? Nukleus. Nukleolus. Dalam nukleolus ada? Lupa dah. Okey. Tak apa. Kita cari orang lain pula. Thank you. Haziq Aiman. Haziq Aiman ada tak? Haziq Aiman? Uzairi? Faiza? Dah pukul 1 semua hilang. Siapa lagi? Nurin ada? Hilang ke tak nak menjawab ni? Ada, cikgu. Cik Nurin, tolong jawab. Dalam nukleus ada apa? Tadi dia kata ada nukleolus. Dalam nukleolus ada apa? DNA. DNA. Dalam DNA ada apa? Mula huruf K. Kromosom. Kromosom. Dalam kromosom ada apa? Kromatik. Kromatin, kromosom. Baru jadi kromosom. Okey, dalam kromosom ada huruf. Ni ada ni. Ni yang saya tunjuk ni. Okey, dalam kromosom ada jin. Okey, tu soalan iklan. Okey, soalan iklan. Okey, so kena ingat jin sebab dalam jin tu ada turutan TCGA. Okay, TCGA, awak dah belajar TCGA, ingat balik. Kalau saya tanya ni agak-agak boleh jawab tak? Kalai? TCGA tu apa? Dalam jin ada susunan. Dalam DNA ada susunan TCGA. Okey, tak apa. Seterusnya, okey, tak apa. So, apa yang saya soal tu, kalau rasa dah lupa, tolong tengok balik ya, semua sekali. Bukannya yang saya sebut nama je, semua sekali. Saya tahu ramai yang dah tak ingat. Jadi untuk bab 11 ni, tolong faham yang lama tu, tolong tengok balik sebab dia berkait. Jadi kalau yang lama tu basic awak tak ingat, lagi pening. Jadi tolong fahamkan jin tu apa, dekat mana dia ada, apa fungsi dia. Sebab kita nak belajar pewarisan ni. Okay, so next class, banyak lagi bab 11 ni, kena faham dulu struktur DNA tu. Sebab DNA tadi kita tahu dia membawa maklumat pewarisan. Okay, maklumat baka keturunan. Okay, so dalam tu semua ada. Okay. Jadi faktor pewarisan yang akan menentukan ciri dan kita kenali dia sebagai jin. So jin ini adalah yang menentukan. So lagi sekali saya tunjuk, tadi saya belete je. Okey, ni dalam buku teks awak pun dah ada.
Tukar ni je lah. Okay, kita pergi laju sikit sebab tadi saya dah sebut. Okay, so eksperimen lagi dia buat. Dia guna kacang pis ni. Kalau awak tengok kacang pis ni dalam tin mungkin dah tinggal biji je. Okay, kacang pis warna hijau dalam tin tu. Dia ambil biji je. Tapi kalau awak tengok kacang pis yang betul, boleh nampak dia punya isi luar tu, kulit luar tu. Okay, jadi dia guna kacang ni untuk menentukan pokok yang dihasilkan melalui proses pendebungaan sendiri dan mempunyai trait sama dengan induk dari segi kandungan jin. Okay, maksudnya kat sini, lagi sekali awak kena ingat basic. Apakah proses pendebungaan sendiri? Dah belajar form 3 dan form 4 pun ada kot. Tak ingat dah. Tapi kena fahamlah yang asas tu. Okay, apa dia pendebungaan sendiri? Saya tak nak pergi kalau tak faham ni. Nikmatul ada. Pendebungaan sendiri macam mana berlaku? Ada pokok A, ada pokok B. So lepas tu ibu apa? Dia masuk dekat apa benda tu? Dia masuk asexual Sexual reproductive. Bukan. Saya pun kena recall tak. Pendebungaan sendiri self pollination dengan satu self pollination. Self pollination. This one is pollination. Pendebungaan sendiri. Kita ada dua pendebungaan, sendiri dan kacuk. Okay, kita ada self pollination and cross pollination. So untuk tajuk ni awak kena faham basic self pollination. Antara apa dengan apa? Enter pergi ke mana? Bunga tadi pergi ke mana? Adakah pokok yang sama ataupun pokok yang berbeza? Pokok yang sama. Okay, pokok yang sama. So macam mana? The bunga tadi, pollen grain tadi pergi mana? Pollen grain. Pollen grain dari jantan ke dari betina? Dari betina. Pollen grain? Dia jantan. Jantan. Enter. From enter. Okay, pollen grain from enter. Go to S depan. Yang betina mula dengan S. Stigma. Okay. So dari pokok yang sama. Okay, thank you Nick. Okay, so yang lain pun sama. Ingat balik apa dia pendebungaan sendiri, iaitu proses pemindahan debunga dari bunga jantan iaitu pollen grain, bahagian bunga jantan iaitu bahagian enter. Okay, atas tu ada butir debunga, pollen grain tadi akan pergi ataupun berpindah ke stigma bunga betina. Jadilah pendebungaan sendiri. Okay, ingat balik. Okay, ini belum masuk cross pollination lagi ni, pendebungaan kacuk. Okay, so apa kaitan dia pendebungaan sendiri tadi? Itulah Mendel jumpa pokok ni dia hasilkan melalui pendebungaan sendiri. So that's why dia ada trait yang sama, sifat yang sama dengan induk. Okay, trait tadi ingat sifat yang sama dengan induk sebab tu sama tu. Sebab kandungan gen dia, okay, kandungan gen dia samalah. Bila induk yang sama, kandungan gen yang dibawa tu pada anak dia tu mestilah samalah. Okay, so that's why kita namakan dia pendebungaan sendiri. Okay, so dapatlah pokok kacang pis ni daripada baka tulen, baka utama yang induk dia akan sama dengan anak dia. Jin anak tadi akan sama dengan induk. Tukar-tukar ayat je, benda yang sama. So fahamkan proses pewarisan monohybrid ni. Jadi Mendel ni hanya menggunakan kacang pis saja. Okay, lagi sekali saya ulang, eksperimen pewarisan monohybrid ni Mendel menggunakan kacang pis, okay, sebab dia nak kaji pewarisan yang sama dari segi ciri, okay, ciri dan juga kandungan jin. Okay, jadi that's why dia gunakan pokok yang dia kacuk tadi adalah secara pendebungaan sendiri. Sebab bila dia melakukan proses kacukan pendebungaan sendiri ataupun tak sebut tak apa kacukan tu, proses persenyawaan pendebungaan sendiri, dia dapat menghasilkan anak ataupun pewaris kacang pis tadi yang mempunyai
kandungan jin yang sama dengan induk. So saya harap awak jelas eksperimen Mendel tu. Sebab nanti soalan tanya, kenapa Mendel tak guna pendebungaan kacuk? So awak kena ada reason lah. Saya bagi terus soalan tu. Jadi reason tu awak kena terbalikkan kenapa-kenapa tu. Dia tak akan bagi direct. Terangkan pendebungaan sendiri dalam eksperimen Mendel. Tak ada ya. Dia akan tanya terbalikkan. Okey, seterusnya sambungan tadi. Tumbuhan tinggi untuk eksperimen Mendel juga. Okay, so dia buat kajian lagi, dia tengok dari segi trait tinggi pula. Okay, sifat tinggi pula ataupun ciri tinggi. Sama ada kacang pis ni menghasilkan anak yang tinggi saja ataupun ada anak yang rendah. Okay, so bila dia buat kajian, tumbuhan tinggi dengan baka tulen akan sentiasa menghasilkan anak yang tinggi sahaja dalam pendebungaan sendiri. Ini mudah nak faham sebenarnya sebab dia daripada baka asal tinggi, jadi anak yang hasil pun tinggilah sebab dia melakukan proses pendebungaan sendiri. Pendebungaan sendiri ni pada pokok yang sama, jadi that's why dia tak hasilkan anak yang rendah walaupun dia hipotesis dia adakah rendah tu ada. So tak adalah sebab dia baka yang utama dia adalah tumbuhan tinggi. Okay. Jadi dalam prinsip kedominanan, okay, sebab kita kena ingat trait ada dua, dominan dan resesif. Jadi daripada hasil eksperimen Mendel ni, okay, dia pun buat conclusion, okay, buat kesimpulan bahawa sepasang trait yang bertentangan. Okay, sepasang trait. Bila sebut sepasang trait tadi, kita ada dua trait iaitu dominan dan resesif. Tu sebab tu dia panggil sepasang tu. Okay. So dominan resesif tadi sepasang. Okay. So satu trait ditentukan oleh faktor dominan. Okay. Trait satu lagi ditentukan oleh faktor resesif. So that's why ada sepasang trait itu. So kena jelaslah hasil daripada eksperimen Mendel tadi. Jadi prinsip kedominanan ni dia dapat daripada, kalau nak faham lagi, dominannya dia dapat daripada ini pendebungaan sendiri tadi tu. Sebab pokok baka yang tinggi tu menghasilkan anak-anak yang tinggi sahaja. Itu maksudnya dominan tadi. Jadi dia buat kesimpulan yang dominan adalah menguasai, okay, dan bertentangan dengan resesif yang ada tapi nampak tak nampak. Okay. Nampak jadi sandaran. Okay. So that's why dia panggil sepasang trait. So kita ada sepasang trait iaitu dominan dan resesif. Okay. Okay. So bila dah ada yang dominan, saya sebut dari awal tadi, yang resesif akan ditindaslah. Dia hanya sebagai sandaran. Okay. Contoh mudah nak faham tu saya bagi dalam kelas tadi. 30 perempuan, 5 lelaki. So lelaki tadi resesif. Dia ada tapi tak tonjol, tak menonjol bilangan dia, bukan kemahiran dia dari segi bilangan. Jadi orang cikgu masuk kelas nampak budak perempuan semua. Okay, so sama juga dengan teori Mendel ni. Okay, so pewarisan dominan akan menindas pewarisan yang resesif. So perempuan dalam kelas tu 30 orang menguasai. Okay, sebab kalau saya cerita macam ni awak tak nampak, jadi saya bagi contoh dalam kelas senang. Tapi ini berkaitan dengan kacang pis lah dan juga tumbuhan yang terlibat dalam kajian Mendel. Cuma Mendel ni dia fokus pada kacang pis. Jadi jangan pening nanti ada soalan yang berkaitan dengan trait ni, okay, dominan resesif ni dengan organisma lain. Cuma hari ni awak fokus pada kacang pis sebab ini adalah teori eksperimen bagi Mendel. So kena jelaslah macam mana Mendel ni dapat sepasang trait tu, dominan resesif, sebab dia dah buat kajian, okay, tentang kacang pis ni. Jadi yang resesif tadi, laki 5 orang tu ataupun kacang pis ni, trait resesif dia tak kelihatan. Walaupun faktor pewarisannya wujud bersama faktor pewarisan trait dominan pada induk asal. Okay. So dalam induk asal tu, okay, ada resesif ni tapi dia tak menonjol. Jadi bila anak yang lahir tu
Sebab yang induk tinggi, jadi anak-anak kacang pis tadi pun tinggi. Jadi yang tinggi ni lebih menguasai, lebih dominan. Jadi pada induk tu sebenarnya ada juga sifat resesif tapi tak menonjol. Jadi dekat anak dia tu tak nampaklah sifat tu. Okey, contoh mudah saya ambil bentuk biji ya. Okey, seed for shape bentuk biji benih tadi. Yang dominan pokok contoh kacang pis ni dominan dia biji bulat. Semua anak-anak dia dapat kacang pis yang bentuk bulat. Tapi dalam induk asal tu sebenarnya ada biji berkedut. Tapi tak muncul. Yang munculnya lebih kepada biji bulat itu yang menguasai. Okay? So saya agak jelas lah tu. Kena faham itu dulu. So that's why dia boleh buat kesimpulan dominan ni lebih menguasai. Okay, daripada resesif. Tapi dalam penulisan jawapan awak tak boleh cakap ataupun tulis resesif ni tak ada. Tak boleh, salah kena bagi tahu dia. Awak nak tulis faktor dominan dah menindas kesan faktor pewarisan yang resesif. Jadi resesif tu tidak kelihatan. Kalau tak nak tulis menonjol, tulis ni, resesif tidak kelihatan. Ya. Tak boleh awak tulis resesif tak ada. Salah salah term, salah konsep. Okey. Trait resesif tidak kelihatan walaupun ada pada induk asal. Okey, macam anak kembar lah, saya cerita sikit tambahan. Anak kembar tak semestinya kalau mak ayah dia adik-beradik kembar, anak yang dilahirkan tu ada kembar, tak semestinya, mungkin cucu dia. Jadi trait yang resesif tadi tu tak menonjol pada anak dia. Ayah dia kembar, okay. So kahwin and then tak dapat pun anak kembar. Okay, so, sedangkan sifat kembar tu ada pada ayah. Tapi untuk anak dia tak menonjol. Tapi kemungkinan untuk cucu nanti akan tiba-tiba dapat kembar. Itu maksudnya tak kelihatan tu. Okay. Sebab ini pewarisan jadi dia turun-temurun. Kena faham tu. Okay. Jelas ya? Dah Zohor. Okay, saya okay. Okay, ini dah ciri-ciri dia. Jadi saya stop kat sini. Ada soalan tak sebelum saya tutup? Saya minta awak siapkan. Tak ada. Bioscore, siapa ada? Bioscore kat sebelah, tolong bagi tahu saya. Muka surat berapa? Tajuk. Tajuk ni surat 201. 201 sampai kat saya bincang ni sampai muka surat apa? Dia, dalam Bioscore ni dia tak ada pasal eksperimen Mendel tu cikgu. Okey, tapi dalam buku awak ada kan? Dalam buku tak ada, tapi dalam ni dia ada 201 je. Okey, tak apa. 119 ada latihan apa, tajuk apa? Bab 10 ada tak? Akhir bab 10 tu. Latihan. Dia ada latihan tak ada juga, dia bagi uji minda ni je. Okey, yang akhir bab 10 tu mula uji yang terakhir sekali uji minda berapa? Uji minda 22. Uji minda 22 uji minda 20 muka surat apa? Uji minda 20. Surat 197. 197, uji minda 22 198. 198 199 apa? 199 dia pasal objektif pendidikan dalam sekitar. Okey, sampai muka surat 200 200 dah masuk bab tu lah. Dia pasal 200 bab baru 200, okey, 98, 99. Okey, so untuk bab 11 ni saya stop sampai sini. Nanti kita sambung next week. Okey. Dan tolong baca and then saya akan bagi tugas ya untuk pembentangan. Kita buat ada cara dia nanti. 5S dengar ya. Saya akan bagi kumpulan untuk pembentangan ni. Tajuk saya akan bagi.
Jadi next class tolong mungkin 1 atau 2 kumpulan. 1 dari 5IS, 1 dari 5IR akan bentang tajuk yang saya beri tu. Okey, itu tugasan untuk minggu depan lah. Boleh ya? IR, IS? Ada orang tak ni? Boleh cikgu. Okey. Yang IR kerja yang satu lagi tu tunggu dulu saya nak tengok list PBD dah. Okey, nanti. So untuk hari ni latihan saya nak buat bioscore sebab bioscore awak tu dah tak tahu dah apa jadi. Ada yang buat, ada yang tak buat langsung suci murni bersih lagi tu. Jadi saya selalu yang buat tu result dia cantik. Kalau tak buat tu result dia faham-faham sendirilah ya. Sebab saya beri jawapan ni apa orang kata, kepercayaan pada awak. Okey. Minta awak buat dan semak dengan jawapan yang saya beri. Okey. Jadi saya akan beri jawapan muka surat 197 IS. Siapa ada sebelah dia bioscore? Seorang bersuara. Ain Zulaika ada? 5IS siapa ada bioscore sebelah? Semua dah hilang ke lagi ni? Teacher, I got. Okay, Fazana. Okay. Page 197 to 99. Sama tak tugasan tu? Bak akhir, mind test 20 betul tak? Got the bio, is it the mind test? Mind test, yes. Yes, mind test. 197 betul. Okay, so you must do it 197 until 199. Okay, all of you. Okay. Buat semua sekali 197 to 199. Okay, teacher. Thank you. Ayat pun sama malam ni saya bagi malam ni saya bagi jawapan. Saya bagi terus malam ni. Sama dengan form 4. Saya bagi jawapan ikut muka surat ya. Muka surat 197 hingga 199. So siapkan semua muka surat tu. Semak jawapan malam ni saya bagi. So fahamlah kalau saya nak tanda seorang-seorang 69 orang tu faham-faham sendirilah. Jadi saya beri kepercayaan pada awak, tolonglah buat ya. Latihan ni sangat penting untuk bio ya. Takkanlah awak nak jadi engineer lepas tu nak skor bio D. Tak elok lah result tu, tak comel ya. Jadi biar semua A, okay? Walaupun nak jadi engineer ke apa ke, tak kisahlah. Janji buat latihan, okay? Mesti buat. Okay, kalau tak ada soalan saya tutup. Ada soalan tak? Tak ada So latihan dengan latihan dengan tugasan nanti saya bagi dalam kumpulan. So next week tolong present lah. Okay, thank you for today. Baca Wal'as. Jeffrey ada Jeffrey? Hilang ke? Jeffrey? Ya, go. Baca Wal'as. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Amin. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dania 5IS ada? Dania 5IS? Terima kasih, ada. Kena tangan ya. Dania harus kena tangan. Okey. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu.